Fi Zilalul Quran karya Asy-Syahid Said Qutb, diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati mereka. Tafsiran ke atas ayat-ayat 180 hingga 182. Kemudian dijelaskan pula undang-undang wasiat ketika hampir mati, dan di sini terdapat hubungan persesuaian di antara suasana ayat-ayat undang-undang wasiat dan suasana ayat-ayat undang-undang qisas. Diwajibkan ke atas kamu apabila seseorang kamu didatangi gejala-gejala kematian, jika ia meninggalkan harta yang banyak, hendaklah ia berwasiat untuk ibu bapa dan kerabat-kerabatnya dengan suatu habuan kebaikan sebagai kewajipan kepada orang-orang yang bertakwa. Ayat 180. Kemudian barang siapa yang mengubahkan wasiat itu setelah didengarinya, maka dosanya dibebankan ke atas orang-orang yang mengubahkannya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Ayat 181. Akan tetapi barang siapa yang merasa bimbang terhadap pembuat wasiat itu melakukan sesuatu yang tidak adil atau membuat sesuatu dosa dengan wasiatnya, lalu ia bertindak mendamaikan antara waris-waris, maka tidaklah berdosa kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ayat 182. Wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat. Wasiat untuk dua ibu bapa dan kerabat merupakan satu kefarduan jika seseorang itu akan meninggal harta kekayaan. Kata-kata di dalam ayat ini ditafsirkan dengan erti kekayaan. Para ulama telah berselisih dalam menentukan kadar harta kekayaan yang diwajibkan wasiat itu. Pendapat yang arjah ialah penentuan ini merupakan satu persoalan pertimbangan mengikut adat. Setengah ulama berpendapat seseorang itu tidak dikatakan meninggalkan harta kekayaan jika ia tinggalkan harta kurang dari 60 dinar. Menurut satu pendapat yang lain, 80 dinar. Dan satu pendapat lagi, 400 dinar. Dan satu pendapat yang lain pula 1,000 dinar. Tidak syak lagi bahawa kadar peninggalan yang dikira sebagai satu kekayaan yang memerlukan wasiat itu berbeza-beza dari satu zaman ke satu zaman dan dari satu masyarakat ke satu masyarakat. Ayat-ayat mengenai hukum pesaka telah diturun selepas turunnya ayat-ayat wasiat ini, di mana ia menentukan bahagian-bahagian tertentu kepada pewaris-pewaris dan menjadikan dua ibu bapa sebagai pewaris di dalam segala keadaan. Dan oleh sebab itu, itulah kedua-dua tidak mendapat habuan wasiat kerana tidak ada habuan bagi pewaris berdasar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah telah memberi kepada setiap yang berhak itu haknya masing-masing. Oleh itu tiada habuan wasiat bagi pewaris. Adapun kaum kerabat, maka nas wasiat itu secara umumnya kekal untuk mereka, iaitu sesiapa yang mendapat bahagian pesaka yang ditentukan oleh ayat-ayat pesaka, maka ia tidak mendapat bahagian wasiat. Dan sesiapa yang tidak mendapat bahagian pusaka, maka nas wasiat di sini mencakupi mereka. Inilah pendapat setengah-setengah sahabat dan tabi'i yang kami pegangi. Tujuan memberi hak wasiat kepada yang lain dari para pewaris dapat dilihat dengan jelas dalam kes-kes yang memerlukan hubungan yang baik dengan setengah-setengah keluarga apabila mereka tidak mendapati bahagian pesaka mengikut penentuan ayat-ayat pesaka kerana mereka telah dihijab oleh pewaris yang lain.
Ini merupakan satu bentuk dari bentuk-bentuk takaful kekeluargaan di luar sempadan pesaka. Oleh sebab itulah ayat ini menyebut kata-kata kebaikan dan takwa. Dengan suatu habuan kebaikan sebagai suatu kewajipan kepada orang-orang yang bertakwa. Ayat 180. Yang ini, dalam wasiat ini, seseorang itu janganlah menganiayai para pewaris dan jangan pula mengabaikan kerabat-kerabat yang bukan pewaris. Dan hendaklah ia dipandukan takwa dengan adil dan saksama, yang membuat kebaktian dan pemberian budi yang baik. Namun demikian, as-sunnah telah membataskan wasiat itu tidak melebihi kadar 1/3. Dan 1/4 itu adalah lebih afdal supaya kepentingan pihak para pewaris tidak digugatkan dengan kerabat yang bukan pewaris. Ini bererti urusan wasiat itu dilaksanakan mengikut dasar undang-undang dan semangat takwa, dan itulah sifat-sifat peraturan kemasyarakatan yang diwujudkan oleh Islam dengan penuh keselarasan dan aman damai. Oleh itu, sesiapa yang mendengar wasiat, maka ia akan menanggung dosa jika ia mengubahkan wasiat itu selepas kematian si mati yang diwarisi pemberi wasiat. Dan si mati ini tidak berdosa dengan pengubahan itu. Kemudian barang siapa yang mengubahkan wasiat itu setelah didengarinya, maka dosanya dibebankan ke atas orang-orang yang mengubahkannya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Ayat 181. Yang ini, Allah Subhanahu Wa Taala menjadi saksi atas apa yang didengar dan diketahui olehnya. Dialah saksi si mati yang diwarisi, dan dia tidak akan mempersalahkan terhadap perbuatan pengubahan wasiat yang dilakukan selepas kematiannya. Dan dialah saksi terhadap orang yang melakukan pengubahan wasiat itu dan mengenakan dosa perbuatan itu ke atas mereka yang melakukan pengubahan itu. Hanya terdapat satu kes saja di mana penerima wasiat boleh mengubah wasiat pemberi wasiat, iaitu apabila dia mengetahui bahawa pemberi wasiat itu bertujuan memilih kasih atau menzalimi pihak pewaris dengan wasiat itu. Dalam kes yang seperti ini, tidak menjadi apa-apa kesalahan bagi pihak yang mengendalikan pelaksanaan wasiat itu meminda wasiat itu dengan cara yang dapat mengelakkan kezaliman itu dan dapat memulangkan perkara itu kepada keadilan dan kesaksamaan. Akan tetapi, barang siapa yang merasa bimbang terhadap pembuat wasiat itu melakukan sesuatu yang tidak adil atau membuat sesuatu dosa dalam wasiatnya, lalu ia bertindak mendamaikan antara pewaris-pewaris, maka tidaklah berdosa kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ayat 182. Yang ini, perkara ini terserah kepada keampunan dan rahmat Allah terhadap kedua-dua pihak itu dan terikat kepada pemeliharaan Allah dalam semua keadaan. Itulah jaminan terakhir bagi keadilan dan kesaksamaan. Demikianlah kita dapati urusan wasiat itu diikatkan dengan ikatan yang sama dengan ikatan yang mengikut urusan kisah sebelum ini. Dan ikatan inilah juga yang mengikat segala perkara di dalam urusan kefahaman dan pemikiran Islam dan urusan masyarakat Islam. Hikmat diwajibkan puasa adalah suatu perkara yang wajar. Puasa itu difardukan ke atas umat yang diwajibkan berjihad kerana sabilullah untuk menegakkan agamanya di bumi dan memimpin umat manusia dengannya.
dan seterusnya untuk menjadi saksi terhadap umat manusia. Puasa merupakan suatu bidang amalan untuk mengukuhkan kemahuan yang tegas dan penuh tekad, suatu bidang perhubungan manusia dengan Allah, iaitu perhubungan yang penuh taat dan patuh, dan suatu bidang untuk meningkatkan diri di atas seluruh keperluan jasad dan melatihkan diri agar tahan menanggung tekanan keperluan itu demi mengutamakan pencapaian keredaan dan kenikmatan dari sisi Allah. Semuanya merupakan an-nasir yang perlu untuk menyediakan jiwa manusia menanggung kesulitan dan kesukaran di jalan perjuangan dakwah yang terhampar dengan berbagai-bagai halangan dan duri-duri, iaitu jalan yang bertaburan di segenap sudutnya dengan berbagai-bagai keinginan hawa nafsu dan jalan yang penuh dengan ribuan godaan yang menyeru dan memujuk orang-orang yang sedang menjalani perjuangan dakwah. Hubungan ibadat dengan faedah fizikal. Selain dari itu semua, di sana terdapat pula kesan-kesan puasa yang berguna kepada fungsi-fungsi tubuh badan. Walaupun saya tidak suka menghubungkan fardu-fardu dan perintah-perintah ilahi mengenai amalan-amalan ibadat khususnya dengan faedah fizikal yang boleh disaksikan oleh panca indera, kerana hikmat yang semula jadi dari ibadat-ibadat itu ialah menyediakan makhluk insan untuk memainkan peranannya di bumi ini dan seterusnya menyediakannya untuk mencapai kesempurnaan yang telah ditetapkan baginya di dalam kehidupan akhirat. Namun demikian, saya tidak suka menafikan faedah-faedah fizikal dari fardu-fardu dan perintah-perintah ilahi yang dilihat oleh pengamatan dan pandangan sains. Ini berpegang kepada apa yang dilihat dan difaham dari tadbir ilahi yang hendak memeliharakan kebaikan diri manusia secara menyeluruh dalam segala amal ibadat yang difardukan dan diperintahkan kepada mereka. Tetapi kita tidak menghubungkan hikmat taklif ilahi itu dengan faedah-faedah yang ditemui oleh ilmu manusia kerana bidang ilmu manusia terbatas. Ia tidak meluas dan meningkat hingga mencakupi seluruh hikmat Allah dalam segala perkara yang ditetapkan untuk mengasuh makhluk insan atau mengasuh seluruh alam buana ini secara tepatnya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim.